hari ni bab baru iaitu bab 5, ungkapan algebra. Subtopik pertama, kita pergi pada subtopik pertama, pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Sekarang ni cikgu ada 3 orang kat sini. Encik Lim, Encik Aslan dan Puan Kavita. Okey, Encik Lim ni dia menderma sebanyak RM50 kepada YKN. Encik Azlan ni pula dia menderma setiap bulan dengan jumlah wang yang sama. Jumlah wang yang sama pada setiap bulan kepada YKN. YKN ni apa? Yayasan Kebajikan Negara. Sama je. Puan Kavita ni pula, dia menggunakan keuntungan kedai untuk didermakan kepada YKN. Jadi sekarang ni kita ada 2 situasi di mana kita tak tahu nilai dia. Kat mana situasi tu? Ialah pada Encik Azlan dan juga Puan Kavita. Jadi yang kita tak tahu nilai tu, kita boleh, yang tak tahu nilai tu ialah sebagai pemboleh ubah. Dan kita boleh wakilkan dia sebagai apa-apa huruf daripada A sampai Z. Okay, contohnya dekat Encik Azlan ni, cikgu nak tulis, cikgu nak huruf X. So, jadi jumlah wang yang didermakan adalah RMX. Manakala yang Puan Kavita ni pula, cikgu tulis dia sebagai RMY. Jadi, X dengan Y ini adalah sebagai pemboleh ubah. Ini dinamakan pemboleh ubah. Okey. Kemudiannya, pemboleh ubah ini dibahagikan kepada 2, iaitu pemboleh ubah nilai yang tetap dan juga nilai yang berubah. Nilai yang tetap ni apa? Kuantiti yang diwakili sentiasa tetap pada sebarang masa. Kuantiti sentiasa tetap sebarang masa. Okey, nilai yang berubah ni pula adalah kuantiti berubah mengikut masa. Yang ni dia tetap. Yang masa macam mana pun dia tetap. Ini nilai yang berubah. Okey, kalau contoh. Contoh, tengok yang tadi, yang ini. Okey, contohnya yang nilai yang tetap, yang mana satu? Encik Azlan ataupun Puan Kavita? Mari kita tengok. Ini adalah kuantiti tetap sebarang masa. Tetap. Wang sama setiap bulan. Sama kan? Jadi, nilai yang tetap adalah Encik Azlan. Manakala nilai yang berubah adalah pada Puan Kavita. Puan Kavita. Sebab dia sentiasa berubah mengikut masa. Keuntungan kedai tak semestinya sama pada setiap bulan. Okey dah. Jadi, kita tengok contoh yang lain. Contoh pertama. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai dan tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Jelaskan. Okey. Dia nak tentukan, wakilkan setiap pemboleh ubah. Yang tu utama sekali wakilkan setiap pemboleh ubah. Kemudian dia nak pemboleh ubah itu nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Okey, jelaskan. Okey, yang A, contohnya A, cikgu guna huruf apa? Huruf M.
Jadi M mewakili jisim badan setiap murid. Okey, kemudiannya kita tentu ni dah wakilkan pemboleh ubah ni dah M ni kita wakilkan. Kemudian kita nak tahu dia nilai tetap atau nilai yang berubah. Dia kata jisim badan setiap murid di dalam kelas anda. Jisim badan setiap murid. Nilai yang berubah ke nilai yang tetap? Nilai yang berubah sebab dia berubah. Mengikut sebab yang jisim setiap murid dalam kelas adalah berbeza. Maksudnya berubah. Okey, jadi kita tulis M mempunyai nilai yang berubah kerana jisim badan setiap murid di dalam kelas adalah berbeza. Okey. Yang nilai yang tetap, nilai yang berubah lah. Jawapan dia sama ada nilai tetap atau nilai yang berubah ni. Yang lepas kerana ni adalah dia punya penjelasan. Okey. Ni contoh A. Kita tengok contoh yang kedua pula. Markah yang diperoleh oleh Zaini dalam satu ujian matematik. Okey, arahannya tetap sama. Sekarang ni cikgu nak wakilkan huruf apa? Huruf K lah. K. Mewakili markah yang diperoleh Zaini. Okey, kemudiannya kita nak tentukan sama ada dia nilai tetap ataupun nilai yang berubah. Macam mana? Okey, dia kata markah yang diperoleh Zaini dalam satu ujian matematik. Jadi dia dia tetap ke berubah? Satu ujian. Pada satu ujian bermaksud dia tetap. Jadi K ialah nilai yang tetap kerana markah yang diperolehi Zaini dalam satu ujian matematik sahaja. Okey, jadi siaplah untuk wakilkan pemboleh ubah. Jadi, sekarang ni kita tengok pula yang ini. Ini ialah menerbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi. Okey. Contohnya dekat sini, cikgu ada satu kotak yang mengandungi buah oren. Jadi, kotak ni kita boleh ingat tadi kita bolehkan wakilkan dengan apa-apa huruf. Jadi, yang ni contoh cikgu nak wakilkan dia sebagai X. Jadi, ungkapan algebra dia adalah X bagi situasi yang ini. Okey, contoh. Ini kan satu kotak buah oren. X ni sebagai nilai yang kita tak tahu. Kita tak tahu pun berapa biji ada dalam kotak ni. Okey, situasi kedua. Dalam kotak yang sama, ditambah pula dengan 3 biji oren. Jadi, X ditambah dengan 3 biji oren. Okey. Kemudian, situasi ketiga, dibuang pula 4 biji oren daripada kotak ni. Kotak ni tetap X. X dibuang bermaksud operasi
tolak dengan 4. Kenapa tolak 4? Sebab dia buang 4 biji. Okey. Kemudiannya, situasi seterusnya, kotak yang sama juga. X. Kotak oranye ini dibahagikan kepada 2 orang. Bermaksud, X dibahagikan dengan 2. Okey, kemudiannya kita ada situasi di mana ada 2 kotak oranye yang sama, iaitu X dan juga X. Apa jadi pada ungkapan algebra? Akan jadi 2 kali dengan X. 2 kali X dapat apa? 2X. Okey, situasi seterusnya. Kita ada 1 kotak oranye yang tak tahu berapa biji. 1 lagi kotak oranye yang tak tahu berapa biji. Sebab dia oranye dan oranye, cikgu wakilkan dia sebagai huruf yang sama. Tiba ada pula apple. Jadi, kena wakilkan dengan huruf yang lain. Huruf apa Huruf Y lah. Huruf Y. Jadi, dekat sini sekarang ni, kita ada 2X tambah dengan Y. Kalau contoh macam ni. Kambing dengan lembu. Boleh tak dicampur dengan bersama? Dia tak boleh jadi bersama. Kalau kambing tambah kambing, dia akan jadi 2 ekor kambing. Kalau kambing tambah lembu, dia akan tetap jadi kambing, lembu, lembu. Okey? Okey, dan yang terakhir, ini ada 2 kotak oranye, kan dia X. Tetapi tiba-tiba situasi ni ada jisim. Jadi untuk cari nilainya, ungkapan algebra yang boleh diterbitkan adalah 2 darab dengan X, sebab ada 2X, darab dengan P. P ni apa? Jisim. Dia dah beri dah. Jisim ni dia nak buat sebagai P. Jadi kita kena ambil P. Kalau dia bagi jisim je, dia tak bagi, dia nak wakilkan sebagai apa, boleh tulis je apa-apa huruf. Okey, jadi kat sini 2 darab X darab P akan dapat 2XP. Jadi, yang daripada atas sampai ke bawah ini, X tambah 3, X tolak 4, X per 2, 2X tambah Y, 2XP. Ini dipanggil sebagai ungkapan algebra. Inilah yang dipanggil sebagai ungkapan algebra. Okey, marilah kita tengok contoh. Okey. Contohnya, yang pertama, Yusri membeli 5 biji apel. Dia beli 5 biji apel dengan harga X sen sebiji. Dan 8 biji oranye dengan harga Y sen sebiji. Dia nak tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Dia nak jumlah wang. Ungkapan algebra bagi jumlah wang. Jadi, kalau nak tahu jumlah, mestilah kita kena tahu satu-satu kan? Nak tahu satu-satu dia tu, kita kena tengok jumlah harga apple dulu. Jumlah harga apple. Bersamaan berapa biji tadi yang dia beli? 5 biji. Dengan harga berapa sen? X sen. Jadi, 5 darab dengan X. Jadi, jumlah harga apple adalah 5X. Dah selesai yang apple. Kita kira oranye pula. Jumlah harga bagi buah oranye ialah, berapa biji yang dia beli? 8 biji. Darab dengan berapa sen satu? Y sen. Jadi, bersamaan dengan 8Y. 8 darab Y, 8Y. Sekarang ni bolehlah kita tulis jumlah wang.
jumlah wang yang perlu dibayarnya. Jumlah harga apple ni berapa? 5x tambah. Kenapa tambah? Sebab jumlah. Jumlah dengan harga oren 8y. Senang bukan? Inilah ungkapan algebranya. Senang tak senang? Okey, tengok contoh yang kedua pula lah. Okey, contoh kedua. Umur Nazmi ialah tahun. Nazmi tahun. Dan umur Cik adalah K tahun. Manakala umur Izhar adalah 2 kali umur Cik. Dia nak berapakah beza umur antara Nazmi dan juga Izhar. Okey, Nazmi ni, cara nak buatnya macam ni. Nazmi ni cikgu wakilkan sebagai N. Ni N. Okey, N ni berapa tahun? Nazmi ni adalah tahun. Umur Jakjik ni berapa? Jakjik ni cikgu wakilkan dia sebagai J. J ni berapa tahun? K tahun. Izhar cikgu wakilkan sebagai I. I ni, Izhar adalah 2 kali umur Jakjik. Umur Jakjik ni wakil dia apa? K. Jadi 2 kali K. 2 kali K dapat 2K. Dah tahu Nazmi punya, dah tahu Jakjik punya, dah tahu Izhar punya. Jadi kita boleh tahu beza antara umur Nazmi dan Izhar. Beza, kalau beza unitnya apa? Tolak. Jadi beza umur Nazmi tolak dengan Izhar adalah Nazmi tolak dengan 2K. Jadi inilah ungkapan algebra. Awak tak perlu tulis, nak tulis tahun ni tak perlu. Okey? Ini selesai untuk terbitkan ungkapan algebra apabila kita diberi situasi. Jom buat latihan ni.